Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Yang dihormati pengurusi Aljatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dengan izin Allah kita dipertemukan. Moga-moga pertemuan kita dalam suasana yang agak sejuk ni tuan-tuan. Malam tadi hujan dengan ributnya lagi, betul tuan-tuan. Sempat semalam saya keluar bersama dengan keluarga daripada rumah sampai ke Pekan PD. Ya, ribut sepanjang-panjang jalan. Saya kata subhanallah. Ni ada yang terbalik je lagi ni kan, saya kata. Ya, alhamdulillah. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Ya, apa yang kita bakal lakukan hari ini dan seterusnya, dan insya-Allah pertemuan kita ini moga-moga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertama dan selamanya kita ucapkan syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Tidak kiralah nikmat itu besar maupun kecil, semua nikmat itu datang daripada Allah. Jadilah kita hamba yang bersyukur, ucap alhamdulillah, kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kita tinggalkan apa yang dilarangnya, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebahagian besarnya dah kenal saya sebab kita biasa di masjid di surau Kampung Paya. Ya, jadi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya masuk pintu pagar tadi, saya sebenarnya terlewat sikit sebenarnya, saya cakap Haji Nizam tadi. Ya, kemudian saya masuk, subhanallah, ramai, banyak betul kereta kat luar tu. Saya kata, ini hebat ni. Kalau makin ramai, makin penuh masjid kita ni, insya-Allah ya, orang akan hormat dengan masyarakat Islam kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi pada pagi ini insya-Allah saya cuba kongsikan dengan tuan-tuan yang mungkin tuan-tuan pun dah biasa dengar, iaitulah ciri-ciri mukmin yang berjaya. Ya, ciri-ciri mukmin yang berjaya. Sebenarnya kita petik daripada ayat Al-Quran saja tuan-tuan. Kita petik daripada ayat Al-Quran, daripada surah Al-Mu'minun, ya, kemudian itu kita kongsikan dan kita syarahkan insya-Allah, ya. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Surah Al-Mu'minun. Soalan sebelum saya mula, juzuk berapa tuan-tuan? Alamak Ustaz, pagi-pagi dah tanya ni. Juzuk berapa tuan-tuan surah Al-Mu'minun? Surah Al-Mu'minun juzuk ke-18. Ya, dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan nak cari juzuk yang ke-18 surah Al-Mu'minun, tuan-tuan bukalah tafsirnya nanti. Ayatnya sebelah kiri tuan-tuan, ya. Mula daripada kepala atas sekali. Di awal juzuk betul. Ya, awal juzuk yang ke-18, ya. Qad aflahal mu'minun, maka berjayalah orang-orang yang beriman. Bacaan dia mudah tuan-tuan. Daripada ciri-ciri yang saya kongsikan dengan tuan-tuan itulah, maka mukmin yang masih belum mencapai kepada apa yang dituntut, maka kena usaha lebihlah supaya jadi mukmin yang berjaya. Kena usaha lebihlah. Itu bacaan mudah dia. Ya, maknanya balik kata dia pada mereka yang belum capai, kita kena muhasabah sebenarnya tuan-tuan ni. Ya, bila kita sebut mukmin yang berjaya, kita kena muhasabah lah. Kita nilai daripada sini. Ya, kita nilai daripada sini 6 perkara, 6 benda yang menjadi asas kepada mukmin yang berjaya. Pertama tuan-tuan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang berjaya, mukmin yang berjaya inilah mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Tuan-tuan, khusyuk. Ada yang tanya, Ustaz, macam mana nak dapat khusyuk Ustaz?
Masuk semayang aja kadang-kadang terfikir sana, terfikir sini. Kan kejap lagi terfikir nak sarapan apa. Nak sarapan apa tak apa, dia fikir apa sarapan yang ada kat kerja lagi. Nak disarapannya. Itu kadang-kadang jadi tanya tu. Ya, kadang-kadang orang kita ni tuan-tuan ada makan laju dia sampai memang capek. Tapi kalau tak ada makan tu slow je lambat, motor pun 20 teh sampai masjid. Ya, tapi kalau ada makan pagi ni kita ada contoh ada kambing cecah dengan capati ya, laju dia sampai. Ya tuan-tuan, kita tak nak itu. Sebenarnya yang kita nak adalah kekhusyukan kita datang ke rumah Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Tuan-tuan macam mana nak capai khusyuk? Mungkin tuan-tuan guru kita dah ajar dah tuan-tuan sebenarnya. Ini antara yang saya belajar dan saya kongsi dengan tuan-tuan. Antara cara paling mudah sekali untuk khusyuk ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan baca, tuan-tuan faham dan tuan-tuan hayati bacaan itu. Contoh, saat tuan-tuan sebut Allahu Akbar, takbiratul ihram, betul? Ya, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka kita faham ketika itu Allah sahaja yang maha besar. Bila kita faham Allah itu maha besar, maka kita akan melupakan yang lain. Ustaz tak jadi juga Ustaz. Macam mana lagi? Masuk lagi tuan-tuan. Kita baca surah Al-Fatihah. Ya, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Saat tuan-tuan baca, tuan-tuan bagi benda tu kita ada dalam hati lah. Maknanya kita tahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci Allah, ya Tuhan sekalian alam. Kita masukkan perkataan-perkataan yang kita baca itu ke dalam hati kita, insya-Allah fikiran kita takkan ke tempat lain. Kenapa tuan-tuan? Kita ni tak boleh dua benda dalam satu masa. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh nak ke kiri dan ke kanan dalam satu masa. Tuan-tuan tak boleh nak ke atas dan ke bawah dalam satu masa. Kita mesti satu saja. Pilih nak ke atas ke nak ke bawah, nak ke kiri ke nak ke kanan. Maka saat kita sudah letakkan hati kita pada perkataan tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka kita akan fokus. Selepas tu apa? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca tu tuan-tuan, kita ikut dan kita dengar, insya-Allah di sana kita boleh mencapai khusyuk. Dan khusyuk bukan maknanya kita hilang. Ya tuan-tuan, bukan maknanya kita hilang ke dunia lain. Masuk ke dunia lain orang tepuk-tepuk pun tak dengar. Tak tuan-tuan. Ya, sebab itu ya dalam solat kita sunat tuan-tuan ni buka mata tengok tempat sujud. Ya, kita sunat buka mata tengok tempat sujud. Ya, sebab itu kalau ada benda lalu pun tuan-tuan depan mata kita, ada ular ke, ada anaconda ke lalu depan mata kita tu, kita boleh perasan dan kita boleh bunuh. Ya tuan-tuan, kita boleh bunuh. Sebab ada musibah tu. Ya, ada apa-apalah binatang yang lalu ke depan tu. Ya, mana kita boleh bunuh kalau dia berbahayakan kita. Tapi kalau kucing lalu, janganlah bunuh pula. Kucing lalu biar ajalah. Yang mana ada binatang yang buas, berbahaya lalu depan mata kita, bolehlah kita lari. Ya, bukan larilah tuan-tuan, mana kita boleh bunuh lah dan kita selesaikan masalah tu. Sebab tu tuan-tuan, khusyuk ini bukan lelak mata. Ada orang kata lelak mata. Tapi ustaz dia kata, kalau saya tak lelak mata, macam-macam saya nampak ke depan tu. Dia ada macam tu pula. Sebab apa tuan-tuan? Orang kita sekarang ni, dia kalau pergi semayang, macam-macam pakaian dia pakai. Kalau tuan-tuan ni alhamdulillah, anak-anak kita kalau pergi semayang, belakang ni macam-macam nombor dia. Nombor 10, nombor 9, nama dia Ahmad, nama dia Abu, semua dia tulis kat belakang ni. Kalau tuan-tuan pakai baju JKK tu kan, ada baju tulis kat belakang. Mesti ada kat belakang ni, baju pergi gotong royong pergi lopeh contoh. Ada tulis kat belakang ni. Biasanya orang kalau nampak lah JK kampung apa tu ni, bercakap dalam hati. Bercakaplah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, pada orang yang pakai baju ada tulisan makruh semayang dia tuan-tuan. Sebab apa? Dia akan mengganggu orang yang berada di belakang dia. Ya, kesian. Tambah pula zaman dulu lah, zaman saya sekolah. Ya, zaman saya sekolah. Mungkin tuan-tuan ada sebahagian yang sezaman dengan saya, mungkin Allah alam tempat tak benda ni. Dulu ibu-ibu, kita ada tak buat baju yang ada tulis belakang tu Ahmad, Abu, nama kelas tu. 3 bestari Ahmad, Abu. Dulu ada, zaman saya sekolah dulu ada. Ya, mungkin tuan-tuan tak sempat lah benda ni. Ya, ada macam-macam tulisan ada belakang tu, nama dia. Ya, stress for apa benda lah macam-macam. Jadi, orang yang duduk di belakang sudah tidak khusyuk. Ya, sudah tidak khusyuk. Ya, dan tuntutan khusyuk ni tuan-tuan, bukan makan pada jemaah saja.
imam pun kena khusyuk. Setuju tak tuan-tuan? Imam pun kena khusyuk. Ya, ada satu peristiwa jemaah tanya pada saya tak tahulah saya dah kongsi dengan tuan-tuan belum yang di surau. Ya, jemaah tanya pada saya, "Ustaz, sekarang ni imam, ya, dia ada di hadapan, dia lupa tahiyat awal. Bila dia lupa tahiyat awal, ya, kemudian tu makmum tahiyat awal. Dia lupa tahiyat awal, maka maksudnya habis tahiyat awal tu dia bangkit. Dia bangkit tagak balik rakaat ketiga. Tapi imam duduk, makmum duduk tahiyat awal. Kemudian di hujung cerita, kita kalau tinggal tahiyat awal kita kena buat apa tuan-tuan? Kenapa? Sujud sahwi, betul tak? Ya. Dah hujung tu pula dia tak buat sujud sahwi. Ya, imam tak buat sujud sahwi, makmum beri sujud sahwi. Tuan-tuan, ini pertama sekali kena tengok oleh imam ni, kenapa ni habis semua ditinggal ni. Ya, pagi tadi dia tak khusyuk ke atau macam mana tu, semua ditinggal ni. Solat maghrib, solat isyak tadi apa masalah dia ni? Mungkin nak selesaikan banyak benda tak selesai ni. Jadi dia tak fokus. Itu khusyuk tuan-tuan ya. Salah satu daripada perkara khusyuk itu, kita fokus betul-betul dengan apa yang kita laksanakan. Oh, lepas ni rukuk, lepas ni sujud, lepas ni duduk antara dua sujud, lepas ni sujud balik, kejap lagi aku nak tahiyat awal. Baik, saya nak jawab dulu yang tadi tu, masalah yang jadi tu. Ya. Jadi jemaah ni tanya pada saya, "Ustaz, apa jadi pada dia tak tanya pada imam, apa terjadi pada makmum tadi? Apa hukum pada makmum?" Baik, saya jawab. Sebelum kita jawab isu makmum, kita jawab dulu isu imam. Kita kenal dulu apa hukum salat imam tadi. Baik, tuan-tuan, imam tertinggal tahiyat awal. Tahiyat awal ni apa? Rukun ke sunat? Sunat, ya. Tahiyat awal ini sunat. Sunat apa? Itu selalu confuse tu. Sunat abad ke sunat hayat? Ustaz, saya tak tahulah Ustaz, janji sunat kan? Jangan, tuan-tuan, ni ilmu. Sunat abad ke sunat hayat? Sunat abad. Bila sunat abad, ya ibu-ibu, maka kita perlu sujud sahwi. Betul tak? Okey, kita perlu sujud sahwi. Ya, jadi imam bila dah tinggal tahiyat awal, dia perlu untuk sujud sahwi di hujung. Ya, di hujung nanti kena sujud sahwi. Tapi dia tak sujud sahwi. Ada makmum sujud sahwi. Baik. Jadi cerita dia, bila perkara tu sunat, imam bangkit terus. Ni sah tak tuan-tuan solat imam? Sah ke tidak? Solat imam tetap sah. Ya. Solat imam tetap sah sebab hukum tahiyat awal itu adalah sunat. Ya, maka solat imam sah. Baik, kita bahas tentang imam ni. Kemudian di akhir cerita, sebelum bagi salam, imam sepatutnya sujud sahwi, betul? Apa hukum sujud sahwi tuan-tuan? Sunat. Hukum sujud sahwi juga adalah sunat. Tapi imam tak sujud sahwi. Maka bila imam tak sujud sahwi, solat dia sah tak tuan-tuan? Tetap sah. Betul? Tetap sah. Bila imam tinggal tahiyat awal pun sah, tak sujud sahwi pun sah, maka kita balik pada dalil solat berjemaah. Sekiranya makmum berlawan dengan imam, yang batal solat siapa? Solat makmum, bukan solat imam. Soalannya tadi, makmum pi duduk tahiyat awal, berlawan tak dengan imam? Berlawan. Batal tak solat makmum? Batal. Walaupun ketika itu imam yang bersalah lah orang kata. Punca dia ni lah ni. Ni imam punca dia sebenarnya. Pasal dia tak tahiyat awal, dia tak sujud sahwi. Tapi dalam situasi itu imam tetap menang. Kenapa tetap menang? Sebab makmum sudah kalah bab membelakangi imam. Ya, maknanya tak ikut imam, tak ikut perbuatan imam, maka ketika itulah makmum menjadi batal. Jadi sesiapa makmum yang ketika itu tetap, aku tak kira aku betul, imam ni yang salah. Imam salah ke, tuan-tuan salah ke, siapa salah ke, yang penting imam betul. Makmum yang melanggar imam, maka ketika itu makmum yang batal. Yang paling best tu hujung sujud sahwi. Imam tak sujud, imam bagi salam. Tiba-tiba tuan-tuan sujud sahwi. Ya, maka itu juga menyalahi imam. Ya, itu. Tapi dalam situasi ini yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, bab khusyuk itulah. Ya, bab khusyuk tu. Ya, kena jaga khusyuk tu. Dan masalah khusyuk yang saya sebut tadi, jangan tutup mata. Kita khawatir, takut-takut imam batal. Ya, imam batal ke depan. Bilal duduk belakang, atau imam 1, imam 2, imam 3 belakang tu, Bilal duduk kat belakang, semua lelak betul. Tahu-tahu semayang subuh tak sempat apa, sonyap imam ni. Mana pergi imam ni? Tak bunyi-bunyi, pun colik. Lah, imam dah tak ada. Rupanya imam batal.
Mungkin pagi tadi dia sikit perut ke, dia makan apa-apa malam tadi potai banyak warna ke tuan-tuan kan. Jadi imam sudah batal. Tak ada siapa yang perasan. Sebab tuan-tuan, kita tak boleh mengharapkan orang hujung sana nak nampak imam. Tak akan nampaknya. Yang akan nampak ni belakang imam ni. Bilal, imam 2, imam 3, Tok Siak mungkin yang duduk belakang ni. Biasanya itulah level-level yang duduk belakang ni. Dia takkan orang lain duduk belakang ni tuan-tuan. Ya, tiba-tiba dia lelap mata, dia tutup. Mana nak nampak imam, tahu-tahu hilang. Siapa nak ganti tuan-tuan? Dah tu pula 4 sedar sekali. Pum. Baik. Lepas tu dia confuse, tak ada ilmu. Ni confuse. Siapa nak masuk ni? Kau nak masuk. Main tolak-tolak pula. Orang belakang imam lah. Macam tadi saya duduk di belakang imam. Kalau apa-apa jadi pada imam, kita lah gantikan imam. Ataupun mungkin boleh Bilal. Ya, Bilal lah gantikan imam. Tak ada masalah. Ya, ini berlaku kalau contoh batal di imam. Maka buka mata. Ya, khusyuk ini bukan lelap mata. Ya, tetapi itulah kadang-kadang jadi macam saya sebut. Macam-macam tulisan baju ada. Lawa pula. Ni ibu-ibu kadang-kadang pakai telekungnya ada bling-bling, ada labuci. Yang duduk kat belakang pada, tudung telekung lawa betul. Tu belum masuk bincang Siti Khadijah lagi tu. Dia tengok kat ikat belakang lah. Siti Khadijah ikat dia tuan-tuan belakang ni beza dengan telekung yang lain. Dia ada bunga ujung tu. Siti Khadijah ibu-ibu kita tahulah. Okay, tuan-tuan tak apa tahu. Ya, tuan-tuan biasa kopiah itu ialah tuan-tuan jagung. Ya, kalau kopiah tu dah coklat pun itu juga yang kita pakai. Ibu-ibu kita tak, dia ada dia punya telekung dia. Ya, macam-macam warna, merah, biru, kuning, coklat. Sekarang macam-macam tuan-tuan telekung ibu-ibu kita ni. Ya. Jadi itu kadang-kadang dibincang pula, telekung dia ada bunga-bunga, telekung aku tak ada bunga-bunga bawah ni. Kan ganggu khusyuk tu kadang-kadang tuan-tuan. Nampak? Ya, sebab itu ciri pertama mukmin yang berjaya itu adalah mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Oh tuan-tuan, kalau solat berjemaah ni nak bincang banyak benda tuan-tuan banyak perkara dalam solat berjemaah ini yang kadang-kadang kita silap, kita tak tahu, kita confuse, ya. Yang perlu untuk kita sama-sama jaga, ya. Contoh macam tadilah imam batal. Apa nak buat? Imam batal, makmum kenalah, yang seorang di belakang kenalah ke depan menggantikan imam. Jangan buat tak tahu. Ambil tanggungjawab itu, ya. Tapi imam pun kalau batal tuan-tuan, mungkin kat sini tak pernah jadilah tuan-tuan. Imam yang pernah saya kongsikan juga dengan sebagian jemaah. Imam kalau batal, jangan dalam keadaan rukuk ataupun dalam keadaan sujud, ya. Contoh memang jadi kadang-kadang dalam keadaan rukuk imam batal, ya. Bam. Ya, dia ada bunyi je. Ya, ataupun tiba-tiba bau apa bau masjid, satu masjid bau ni. Rupanya imam punya kerja. Tuan-tuan Jadi bila imam batal, dia dua tanda tuan-tuan nak menentukan sama ada kita ni batal atau tak. Kalau dua benda tanda ni tuan-tuan tak ada, tuan-tuan jangan layan. Kadang-kadang dia saja kacau. Batal ke tak? Batal ke tak? Dua tanda. Pertama sekali memang dengar bunyinya bam. Satu masjid dengar. Kau janganlah nak sorok-sorok lagi. Memang orang dengar. Orang sebelah kau kiri kanan mesti dengar macam ni. Confirm. Walaupun imam tak ada orang sebelah kiri kanan dia tembok macam ni, belakang confirm dengar. Ya, satu. Yang keduanya tahu-tahu bau je. Apa bau ni? Yang ini selalu orang tutup ni. Dia tak nak bagi tahu. Dia siap je tuan-tuan. Dia koreh. Tuan-tuan ingat batal solat kita kena keluar. Kalau kita tak keluar daripada solat dan kita tak berhentikan solat, hukumnya haram tuan-tuan sebab kita mempersendakan solat kita. Hukumnya haram tuan-tuan kalau tetap duduk. Keluarlah, tak ada masalah. Jadi imam bila batal dalam keadaan rukuk, pastikan tegak dulu. Tidaklah dulu, naik dulu. Kalau dalam keadaan rukuk imam tetap keluar, apa jadi makmum kat belakang? Punah ganah tuan-tuan. Makmum kat belakang tunggu. Dapat pula jenis Bilal, imam 1, imam 2, dia lelap mata macam saya sebut tadi. Khusyuk ni saya lelap mata. Apalah mau bona rukuk ni, dah sakit-sakit pinggang ni. 5 minit rupanya imam dia keluar, dah hilang, dah start motor dah balik. Imam sudah batal. Ya, jadi tegakkan dulu jemaah. Tegakkan dulu jemaah, kemudian tu baru ke depan. Itu tak apa lagi kalau rukuk. Sekurang-kurangnya kalaulah andai kata Bilal buka mata nampak, Tok Bilal buka mata nampak, boleh Bilal ke depan. Soalan saya, kalau imam batal tak bangkitkan dulu dalam keadaan sujud. Sujud siapa nampak tuan-tuan? Tak ada siapa nampak. Kalau nampak pun Bilal kena kepala macam ni. Kena tengok, tak ada imam. Dah tu pula kalau dalam keadaan sujud, macam mana Bilal nak ke depan? Tuan-tuan ajar saya. Macam mana Bilal nak ke depan tu? Mengensot, berangkat. Sebab tu tuan-tuan, tegaklah dahulu. Kalau jadi imam batal, tegak dulu. Bila dah tegak, insya-Allah kita akan mudahkan jemaah. Tegak,
kemudian tu bagi salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, keluarlah. Dan orang yang di belakang insya-Allah dia akan faham. Dalam situasi sujud, maka setelah tegak, dah tegak bagi salam, yang menggantikan imam tadi ambil peranan bangunkan jemaah. Teruskan. Ustaz, dalam keadaan sujud duduk macam ni, macam mana saya nak ke depan? Tak boleh. Memang takkan boleh tuan-tuan. Sebab itu selesaikan dulu yang itu. Sujud lagi sekali, kuatkan suara, sujud lagi sekali, bangkit tegak, dah tegak berdiri, barulah ke depan. Dan tuan-tuan, saya nak ingatkan, sekarang kita semayang ni ada jarak-jarak, betul? Bila ada jarak-jarak, biasa belakang imam ni tak ada. Kadang-kadang lah, kalau di sini ada, saya tengok direct dengan imam. Ada sebagian masjid, belakang imam tu tak ada, di kiri dan kanan. Di kiri dan kanan. Kalau kiri dan kanan, orang yang nak menggantikannya sama ada kiri atau kanan, janganlah daripada kiri, jalan, lepas tu macam ni, tak payah tuan-tuan. Sebab apa nak masuk ke tempat imam? Tak perlu. Sebenarnya nak menggantikan imam ataupun kita menjadi imam, satu langkah ke depan pun sudah memadai untuk menjadikan kita ini sebagai imam dan berbeza daripada jemaah lain. Ya tuan-tuan, sikit saja sebenarnya. Agak-agak begini je lah tuan-tuan, pun sudah memadai. Ni ada imam ke depan sikit, ni makmum belakang, ni kaki lah, cerita kaki belakang sikit, sudah memadai. Ya, tapi alhamdulillah kita di sini kita buatlah. Cukup imam ke depan, jemaah makmum di belakang. Tuan-tuan, ciri pertama orang yang khusyuk di dalam solatnya. Jadi insya-Allah jaga khusyuk kita tuan-tuan. Yang kedua, ya, ciri mukmin yang berjaya, yang kedua, ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni orang-orang yang mengelakkan dirinya dari perbuatan yang lara, ya, perbuatan yang sia-sia. Tuan-tuan semalamnya lah saya cerita semalam. Macam mana kita nak muhasabah diri? Kita ambil muhasabah diri begini. Tuan-tuan ingat daripada awal tuan-tuan bangun subuh, ya, ataupun hari ni lah tuan-tuan kira daripada awal ni sampai ke subuh besok, berapa banyak amalan kebaikan yang tuan-tuan buat, berapa banyak amalan keburukan yang tuan-tuan buat. Cuba tuan-tuan buat check and balance. Buat check and balance. Ya, macam tuan-tuan niaga lah. Tuan-tuan ada yang meniaga kan? Si lemak ke, ketiau ke, buka kedai ke, apa-apa saja. Ada tak buku check and balance tu? Kira untung rugi, ada tak? Ada. Kita kira seminggu sekali, ada kita kira sebulan sekali, ya, kira untung dan rugi. Macam tu juga diri kita nak muhasabah. Kita kira untung rugi, ya. Mana berapa banyak? Oh, daripada pagi tadi alhamdulillah aku ada kuliah subuh, ya. Kuliah subuh. Selalu aku tak datang kuliah subuh ni, membuta. Ya, hari ni seronok sikit datang kuliah subuh. Ya, sebab pagi ni cuti. Datang kuliah subuh. Lepas habis kuliah subuh pergi sarapan, ajak anak bini pergi sarapan. Habis pergi sarapan, kejap lagi, tunggu sekejap, solat duha. Kira lah tuan-tuan, oh solat duha berjaya. Aku solat isyraq berjaya, solat duha berjaya. Kemudian tu nanti sampai kita rehat sekejap, ambil qailullah. Subhanallah, dapat sunnah Nabi qailullah. Tidur sebentar sebelum zuhur. Solat zuhur, alhamdulillah, ini aku solat zuhur berjemaah. Ya, solat zuhur berjemaah di masjid. Kemudian tu habis solat zuhur aku solat sunat. Kemudian tu kira bawa makan dengan keluarga, makan tengah hari. Kemudian tu aku berehat. Berehat pun sunnah tuan-tuan ya. Berehat tu juga pahala. Pahala tu berehat tu. Kita berehat. Kemudian tu kita semayang asar. Bangun asar, kita semayang asar. Ya tuan-tuan. Jadi kita kira. Kalau andai kata yang kita kira itu kebaikan lebih banyak daripada keburukan, maka kita punya perjalanan seharian kita itu untunglah. Untunglah tuan-tuan. Tapi kata kita kira, alamak pagi tadi subuh lambat. Ya, subuh lambat satu hal, lambatnya pukul 9 pagi tuan-tuan. Memang asal lamah lah. Dia solat duha plus dengan kunut. Duha dia ada kunut tuan-tuan. Ya, baik. Kemudian tu dah habis yang itu, ya, kemudian tu pukul 9 pula tak pergi ke mana? Karaoke lah, berjalan lah, apa ni lah, belum masuk ngumpet anak orang lain lagi. Mengata situ, mengata sini, duduk kedai kopi lama-lama. Musibah lagi, banyak lagi aku buat salah. Ya, kemudian tu solat zuhur pun aku semayang lambat hari ni. Tuan-tuan, kalau check and balance-nya banyak lagi keburukan, maka kita belum menjadi mukmin yang berjaya. Itu tanda dia. Kita kena muhasabah, kira lah. Tuan-tuan kira start daripada pagi ni. Kalau agak-agak daripada pagi ni, alhamdulillah, terus buat baik. Bila kita buat macam tu tuan-tuan, check and balance kita, hari tu kita akan melaksanakan perkara yang baik dan kita takkan pernah cukup. Tapi janganlah pula tuan-tuan, ni aku rasa dah sampai maghrib sampai isyak aku dah buat baik dah. Lepas isyak nak buat jahat lah. Boleh pula dipilih separuh buat jahat sampai ke pagi subuh. Tu tak mau lah. Ya, biasanya orang yang ada kesedaran untuk buat kebaikan,
dan dia mencapai zuk keseronokan buat baik, insya-Allah dia akan terus berbuat baik. Sebenarnya buat baik ni tak susah tuan-tuan, betul tak? Bagi orang jalan dalam keadaan jam tu pun, contoh ambulans lalu kan, tuan-tuan bagi jalan ke kiri, itu juga satu sedekah. Tuan-tuan, itu juga satu sedekah, itu juga satu kebaikan. Tapi tuan-tuan, kita PD ni tiap minggu sekarang ponoh kan. Ponoh daripada ujung sampai ke ujung. Hari tu saya nak datang kuliah di Taman PD Utama, ya. Kemudian saya keluar macam biasa. Ya, saya kuliah hari Rabu tuan-tuan, masa hari Malaysia tu. Ya, kita keluar macam biasa. Bila keluar macam biasa, saya expect memang sampai lah tepat-tepat pada waktu lah. Tapi tuan-tuan, rupanya tambah lagi 15 minit. Sebab keluar daripada Char Kway Teow tu, ya, sudah jam, sampailah ke tu, nak sampai ke GSV sana tu. Ya, nak sampai, kalau dia makin ke sini lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan di Kampung Paya, mana dia makin ke sini. Belah GSV tu yang ada Embok Village tu, ya, kemudian tu PD Utama. Daripada situ sampailah ke sini. Saya sampai jemaah dah selesai solat. Subhanallah. Minta maaf sungguh dengan jemaah. Sebab kita sudah lewat, sebab kita ingat kan macam biasa lah. Keluar sampai macam biasa. Subhanallah, rupanya jam. Dapat tu pula tuan-tuan, waktu maghrib ponoh orang tepi tu. Saya pun tak tahu. Sok kiri, sok kanan, semua nak pergi kedai makan. Saya kata, yang masuk ke masjid ala-ala kadar, tuan-tuan. Kan ada masjid Bagan Pinang tu, kan tepi jalan tu. Saya tengok masuk ke masjid tu kurang. Orang ni sibuk ke arah depan tu lah kedai makan, ada benteng depan tu. Kemudian tu depan tu sikit ada lagi kedai makan. Saya kata subhanallah, rakyat Malaysia kita. Ya, pukul 7 ni tuan-tuan. Ya, itu saran kita. Tu bagusnya orang tua ingatkan kita dulu, betul tak tuan-tuan? Ya, dia kata pukul 7 dah nak maghrib dah ni, masuk. Setan banyak kat luar, betul tak tuan-tuan? Ya, saya sempatlah melalui zaman tu, insya-Allah tuan-tuan lagilah sempat. Mak-mak kita, tok-tok kita dulu ingatkan, maghrib masuk, tutup pintu apa semua tuan-tuan. Kenapa? Itu hikmah dia. Hormati waktu solat tu, waktu maghrib tu. Ya, kita tak. Waktu maghrib tu lah kita nak ajak anak kita, jom pergi makan. Maghrib tu lah dia pergi cari McD lah, dia pergi cari KFC lah, macam-macam dia cari. Tuan-tuan, jangan kita buat perkara yang sia-sia. Ya, yang kita khawatir sepanjang hari itu, saat ketika itu. Okeylah, mungkin kita anggap dia musafir. Bila dia musafir, dia boleh solat isyak, solat nanti buat tahiyat akhir. Tuan-tuan, pandangan saya kan, tuan-tuan, waktu maghrib tu walaupun tuan-tuan buat nyamak takhir, duduklah dalam rumah. Duduk elok-elok dalam rumah, duduk elok-elok dalam hotel, ya, mungkin ada kuliah. Sebab tu tuan-tuan, antara maghrib dengan isyak ni, tolong jangan isi dengan benda lain. Tolong jangan isi dengan benda lain. Tuan-tuan isilah dengan ibadat. Kalau tak di masjid, tak di surau pun, tuan-tuan di rumah buat ibadat. Baca Quran, buka tafsir, ya, baca Ihya Ulumuddin, baca tuan-tuan. Ya, bukan apa, tujuan kita supaya antara maghrib dan isyak ni sangat pendek, setengah jam je. Tapi kita mampu melaksanakan perkara-perkara yang tidak sia-sia. Bila kita laksanakan perkara, bila tuan-tuan lagi yang waktu free, pagi kita keluar pergi kerja, macam ni sembahyang subuh. Hari ni cuti tak ada masalah lah. Biasa sembahyang subuh hari biasa, kita keluar betul dah. Habis sembahyang keluar dah pergi kerja. Kejap lagi pukul 8 dah nak masuk kerja. Kita keluar pukul 5 petang tuan-tuan. Dalam tempoh bekerja, tuan-tuan sah-sah lah memang kita tak baca Quran, tak apa tuan-tuan. Kecuali lah macam saya. Saya memang pelajar anak tahfiz. Jadi pagi itu memang Quran. Kita dah pagi Quran dulu. Ya, ada sebagian kita tak bekerja pukul 8, keluar pukul 5. Balik pukul 5, tuan-tuan penat. Biasanya nak rehat sekejap. Ya, nak rehat sekejap. Maghrib isyak tu lah tuan-tuan, waktu kita nak ibadat. Selepas daripada isyak, kita nak buat aktiviti lain. Nak bersama keluarga. Ya, kemudian tu nak tengok cerita, tengok movie, macam-macam ada dalam TV tu. Ya, ketika itulah kita laksanakan ibadat dan kita tidak melakukan perkara yang sia-sia. Jadi sampai berapa je? 7 7.10 lebih kurang InsyaAllah. Saya masuk sikit lagi, saya habiskan. Dia ada 2 ciri yang saya dah sebutkan. Dan selebihnya ini tuan-tuan adalah ciri-ciri yang InsyaAllah kita mudah saja. Ketiga, menjauhkan diri kedua, menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Ya tuan-tuan, mengeluarkan zakat. Zakat ni terbahagi kepada 2. Ada zakat harta, ada zakat fitrah. Zakat harta itulah dia ada apa tuan-tuan? Ada, subhanallah, ada zakat binatang ternak, ada zakat emas perak, ada zakat tanam-tanaman, ada zakat subhanallah, zakat tanam-tanaman, ada zakat perniagaan, dan ada zakat rikaz wa ma'dan. Ni harta galian. Rikaz wa ma'dan, ada 5 ni. Ya, dan tuan-tuan kalau ada sangkut dengan 5 ni, insya-Allah tuan-tuan bayarlah zakat. Ya, dan insya-Allah nanti bersama dengan jemaah
di surau, kita masuk sekarang ni fikman haji itu perbahasan berkenaan dengan masih dalam bab solat lagi. Nanti semasa dah sampai ke kitab yang nombor 2 tu, kita akan belajar bab zakat ni satu persatu. Zakat binatang ternak tu macam mana? Mungkin tuan-tuan ada ternakan 40-50 ekor. Tuan-tuan ada perniagaan, perniagaan nasi lemak, ibu-ibu kita jual nasi lemak ke apa, kena zakat tak Ustaz? Ini kita semua kena ambil tahu. Sebab kalau zakat hukumnya wajib, dia tidak terjelas, tidak terbayar selagi kita tidak bayar. Tidak jatuh hukum wajib itu selagi kita tidak bayar. So insya-Allah nanti tuan-tuan kalau sempat nanti tuan-tuan hadirlah kuliah di surau, insya-Allah kita kongsikan. Baik. Itu yang ketiga, ciri mukmin yang berjaya, mereka ini mengeluarkan zakat, tahu kewajipan berzakat itu. Kemudian yang keempat, mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak melakukan perkara sia-sia, tidak membuka auratnya, tidak sengaja menjerumuskan diri ke maksiatan, ke arah maksiat. Ini merupakan orang yang menjaga diri. Orang yang menjaga diri. Jaga aurat ni penting, tuan-tuan. Pakai ketat dan sebagainya, bukan masalah orang perempuan saja pakai ketat. Orang lelaki pun tuntutan pakai ketat pun sama juga bagi orang lelaki. Ingatkan anak-anak kita, tuan-tuan. Kadang-kadang anak-anak kita sekarang pakai seluar tu skinny, daripada atas sampai ke bawah kecil. Macam tuan-tuan zaman dulu lah, rock and roll tu. Dia ada yang zaman pernah sempat bosar kaki, ada yang sempat lurus kaki sampai ke bawah, skinny, seluar skinny tu. Zaman dulu dia dah berbalik zaman sekarang, pakai seluar tu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bukan saja orang perempuan isu pakai baju ketat-ketat ni, lelaki juga jangan pakai baju ketat-ketat, nampak bentuk tubuh badan dan sebagainya. Pakailah pakaian yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut saja tuan-tuan, jangan kita pakai ketat kemudian tu nampak sana dan nampak sini. Pesan pada anak-anak ni, tuan-tuan tak buat. Kalau tuan-tuan buat pakai ketat-ketat, saya tak lalu depan tuan-tuan kot, sogan lah. Ni dah janggut macam ni pakai ketat bukan sampai ke bawah. Jangan tuan-tuan, insya-Allah jaga ni, pakai baju Melayu, pakai jubah dan sebagainya. Dan orang kita ni tuan-tuan, dia tak terbiasa dengan jubah ni bawa berjalan. Kalau saya dulu zaman belajar, kadang-kadang nak keluar jubah tuan-tuan, senang. Jubah ni mudah sebenarnya. Sarung aja. Kita dalam ni tuan-tuan, kalau jubah hitam dalam tu tak pakai apa-apa pun kau orang tahu. Ada orang cek, kau tak pakai apa-apa? Tak ada. Tapi jubah putih jangan buat Jubah putih nanti dia nampak alur dah selamat. Astaghfirullahalazim, dah jauh dah nampak lah. Jangan, jubah putih jangan. Kalau jubah putih, kalau jubah hitam gelap tu, kadang-kadang kan contoh balik daripada Madinah, daripada Mekah, kadang-kadang ada jubah yang kain dekut tu. Kan tebal tu tuan-tuan. Ada tu dia tak pakai apa-apa pun dalam dia, subhanallah. Ataupun dia pakai seluar pendek pula dalam tu. Dia pakai seluar pendek. Tapi janganlah macam tu tuan-tuan. Jangan. Yang penting pakailah kain dalam baju ni, tak ada masalah, tak pakai ni kain pakai. Itu mudah sebenarnya, tapi orang kita tak jadi biasa. Bila nampak orang masuk McD pakai jubah, saya selalu tuan-tuan. Saya pasal malas kadang-kadang pada kuliah. Kemudian tu pergi kedai makan dengan keluarga dengan jubah saja. Kadang-kadang ada orang pandang aja. Oh, ini orang daripada kursus jenazah macam mana ni? Orang kita tak biasa tuan-tuan. Biasakanlah, tak ada masalah pun. Kalau ni mudah sebenarnya dengan pakaian jubah ni. Baik. Kemudian menjaga kehormatan diri, tutup aurat, jangan jerumuskan diri ke arah kemaksiatan. InsyaAllah di sana ada kebaikan, dan berjayalah orang-orang mukmin yang menjaga dirinya. Kemudian menunaikan janji dan amanah, ini ciri-ciri orang mukmin. Dan mereka yang tidak menunaikan amanah dan janji merupakan orang-orang munafik. Itu tanda-tanda orang-orang munafik. Salah satunya melanggar amanah dan janji. Dan bagi orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bagi orang munafik itu, maka mereka tempatnya adalah dalam neraka yang paling bawah. Kemudian yang terakhir yang saya dah kongsikan juga di awal tadi, memelihara solat. Orang yang berjaya bukanlah sahaja khusyuk dalam solatnya, tetapi juga dia memelihara solatnya. Solatnya dijaga awal waktu, rukunnya dijaga, kemudian tu batal sah dalam solat dia tahu, dilaksanakan solat berjemaah. Inilah merupakan ciri-ciri mukmin yang berjaya. InsyaAllah saya ulang sekali lagi tuan-tuan, mungkin ada tuan-tuan yang mencatat tu tak sempat. Yang pertama, ciri mukmin yang berjaya itu adalah orang yang tunaikan solatnya dengan khusyuk. Yang kedua, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang lara. Kemudian tu ciri yang ketiga adalah mereka yang tahu kewajipan berzakat dan membayar zakat. Kemudian yang keempat, mereka yang menjaga kehormatan dirinya, auratnya, jauhkan diri daripada maksiat. Inilah ciri mukmin berjaya. Yang kelima, orang yang menjaga amanah dan janji.
dan tidak melanggar amanah dan janji. Ya, kalau melanggar itu ciri-ciri orang munafik, dan orang munafik itu tempatnya neraka paling bawah. Dan yang terakhir, orang yang berjaya, mukmin yang berjaya adalah mereka yang memelihara solatnya. Ya, mereka yang memelihara solatnya, ya, solat di awal waktu, kesempurnaan solat diikuti, mengikuti ciri-ciri sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah dengan izin Allah, kalau kita cuba beramal dengan enam perkara ini, muhasabah tuan-tuan, ya. Kita bermuhasabah, moga-moga Allah menjadikan kita dalam kalangan orang yang beriman, dan insya-Allah saat kita mati besok Allah tempatkan kita dalam kalangan orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan ada soalan ke? Haji. Okey. Tuan-tuan, dia pakai jubah ke, pakai seluar ke, pakai telekung pun, kalau ketat pun tuan-tuan, itu sangat tidak dituntut oleh syariat. Tak boleh tuan-tuan, ya. Sebab saya tahu tu ada sekarang trend anak-anak muda kita, jubah dijadikan trend. Ya, jubah dijadikan trend. Ya, jubah itu dipakai dengan ketatnya, ya, kawasan dan sebagainya. Kita faham dari segi smart ni apa tuan-tuan bahasa Melayu tu? Smart lah bahasa contoh, insyaAllah tuan-tuan faham. Dari kalau smart itu memang smart lah orang kata. Ya, makna baju tu letak di badan. Ya, tapi jangan terlalu ketat. Ya, kalau setakat letak di badan insya-Allah tak ada masalah. Tapi jangan terlalu ketat sampai nampak benda yang tak patutnya dinampak. Orang perempuan, orang lelaki memerhatikan orang perempuan melalui susuk badannya. Ya, kadang-kadang tergoda disebabkan susuk badannya, bentuk badannya. Ya, sebab tu jangan pakai ketat orang perempuan. Begitu juga orang lelaki. Orang perempuan perhatikan juga kita. Bukan tak perhati, tambah-tambah dia duduk belakang-belakang tu, tuan-tuan. Ya, kita di hadapan dia perhatikan juga. Ya, sebab itu dalam bab menjaga aurat bukan termaktub kepada orang perempuan saja. Kadang-kadang kita suka ingat orang perempuan pakai tudung, yang tak pakai tudung. Orang perempuan jangan pakai pakaian ketat, jangan pakai lengan pendek. Orang lelaki tak kena ke ustaz? Tu ibu-ibu kita tanya belakang. Selalu kami je kena attack ni. Ni pagi ni saya attack sekali dua-dua. Ya. Maknanya orang lelaki pun sama. Jangan pakai pakaian ketat yang boleh menampakkan bentuk tubuh badan, terutama ini bahagian kemaluan. Subhanallah. Moga-moga Allah jaga dan pelihara kita. Tuan-tuan, ya, itu yang paling penting. Dan kita jangan, benda-benda ni semua akan membawa kita kepada kemaksiatan. Jaga kehormatan diri kita. Ya, jaga kehormatan diri kita. Dan selain itu, kehormatan diri ini juga adalah apabila kita ini melaksanakan apa yang ada di dalam garis panduan mukmin yang berjaya ni. Itu juga satu bentuk kehormatan. Orang yang khusyuk dalam solatnya, orang hormat tak tuan-tuan? Hormat. Orang yang bayar zakat, orang yang keluarkan zakat, orang hormat tak tuan-tuan? Hormat. Orang yang jaga solat dia, solat awal waktu, tepat pada waktunya, orang hormat tak? Hormat. Orang yang jaga kehormatan dia, orang hormat tak? Hormat. Itulah kehormatan yang mencakupi keseluruhan daripada perbahasan yang saya sebutkan tadi dengan tuan-tuan. Wallahu a'lam. Ya, baik. Tuan Haji, selesai tuan-tuan, ya? InsyaAllah. Moga-moga dengan izin Allah kita dipertemukan lagi, ya, panjang umur. Terima kasih banyak tuan-tuan. Kalau nampak saya di luar tu bolehlah tegur-tegur, kadang-kadang saya tak perasan. Ya, insya-Allah moga-moga dia ada manfaat. Dan kalau ada soalan tuan-tuan, ada soalan, terus tanya pun boleh, tak ada masalah. Ya, kalau contoh baru teringat nanti kat rumah ke dan sebagainya, boleh rujuk dengan jemaah ahli di surau tu, minta nombor telefon, tanya, kita kongsikan apa yang baik, insya-Allah kita sampaikan. Dan kebiasaannya soalan-soalan saya dapat daripada jemaah juga. Ya, kadang-kadang masalah tu tak jadi pada saya, masalah tu jadi pada jemaah. Jadi bila jadi pada jemaah, kita jawab, dan insya-Allah ada manfaat untuk semua orang. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kita sebagai hamba Allah. Moga-moga apa kita kongsikan mendapat manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.